Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk jumpa lagi pada hari ini di atas talian untuk sambung semula pengajian kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Khalq Af'alil Ibad, yang menceritakan tentang bahawa perbuatan-perbuatan makhluk ini adalah penciptaan ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kita berhenti, lebih kurang dalam 2 bulan. Jadi hari ini kita kembali semula. Ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan sepanjang 2 bulan ni, jadi saya pun tertangguh lama. Jadi kita mula semula hari ini untuk sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Imam Al-Bukhari. Hari ini kita akan sambung menyebutkan riwayat-riwayat yang telah disebutkan ataupun dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menegaskan pegangan salafus salih di dalam akidah dan juga membantah ataupun mengkritik Jahmiyah serta orang-orang yang membantah sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau ambil masa yang panjang untuk mukaddimah. Kita terus, kalau kita boleh teruskan membaca petikan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang terakhir kita berhenti tentang riwayat yang dibawakan daripada Abdullah bin Mubarak. Saya rasa seterusnya masih lagi riwayat daripada Abdullah bin Mubarak. Wa qala aidan, kata Abdullah bin Mubarak, fala aqulu biqaulil Jahm. Aku tidak mengucapkan ataupun aku tidak berpegang ataupun aku tidak berkata-kata dengan perkataan Jahm bin Safwan. Baik, sebelum kita bincang tentang perkataan Jahm bin Safwan ni, saya nak tekankan sekali lagi. Saya dah sebut dalam kelas yang lepas untuk tuan-tuan yang ikut kelas ni, kita dah sebut tentang siapakah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah adalah satu orang tokoh penting dalam bab membicarakan tentang sunnah dan juga mengkritik aliran-ahliran bid'ah ataupun mengkritik Jahmiyah pada ketika itu. Ini tokoh penting. Antara ramai orang telah memuji beliau, dan antara pujian yang paling besar diberikan kepada beliau adalah daripada Abdurrahman bin Mahdi, memberikan pujian yang besar kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni, kalau kita boleh lihat, para nuqat ataupun pengkritik hadis meletakkan nama dia di peringkat yang tertinggi. Ni kita nak cerita tentang Abdullah bin Mubarak. Sebelum kita masuk cerita tentang hadis ni, saya kembali, nanti saya akan bawakan skrin ni semula. Baik. Para ulama hadis, okey, asalnya sebelum kita masuk tajuk ni, ulama hadis, mereka adalah orang yang paling tegas di dalam menyebut kelebihan ataupun mengkritik perawi-perawi hadis. Ulama-ulama sebelum mereka, para nuqat hadis, ini kerja mereka. Sebab itu isu ni penting, sebab daripada kritikan mereka inilah kita tahu orang yang mana hadisnya boleh diambil, orang yang mana hadisnya perlu dipertimbangkan, dan orang mana yang hadisnya perlu ditolak. Jadi kritikan-kritikan para nuqadul hadis, pengkritik hadis ni adalah kritikan yang penting. Ramai di kalangan mereka yang jago dalam bidang ini, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, Imam Malik. Di zaman itu ramai orang yang kepakaran mereka begitu. Mereka menulis tentang profil ulama-ulama yang hadis diriwayatkan daripada mereka ataupun perawi-perawi hadis. Baik. Maklumat ni banyak, dan sebagaimana manusia biasa, pengkritik hadis ni dia ada macam-macam manhaj. Ada di kalangan mereka yang lebih kurang bermudah-mudah dalam memuji orang, ada di kalangan mereka yang sangat keras dalam mengkritik orang, sehingga di zaman kemudian antara tokoh besar yang telah menghimpunkan profil hadis ni dalam satu buku adalah Al-Imam Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Dia mengumpulkan ulasan ulama-ulama terdahulu tentang tokoh-tokoh hadis,
tentang perawi hadis. Kitab Al-Mizzi ni tebal, banyak ditulis di situ dan masih lagi susah nak buat kesimpulan. Akhirnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kedua-dua mereka ini menulis kitab kecil untuk meringkaskan tahap ataupun kedudukan perawi hadis. Jadi ini jasa besar yang ditinggalkan oleh Ibn Hajar dan juga Al-Zahabi. Al-Zahabi dahululah, Al-Zahabi dan juga Ibn Hajar. Tuan-tuan, saya bawa detour jauh sikit sebelum kita masuk kat tajuk ni sebab saya nak cerita siapa Abdullah bin Mubarak ni. Okay? Datang Al-Zahabi dan juga Ibn Hajar, apa yang mereka buat dalam ilmu hadis, mereka mengumpulkan ataupun meringkaskan ulasan-ulasan panjang tentang pengkritik matan hadis ataupun pengkritik rawi berkaitan dengan rawi. Jadi mereka ringkaskan dalam satu patah perkataan sahaja, mereka tulis rawi ini kedudukan dia bagaimana, diterima ataupun tidak. Baik. Kemudian dia ada tingkatan dah. Antara orang yang paling kuat, orang yang dia kuat macam biasa, dia kuat tapi ada kritikan sikit. Dia diterima kalau dia bersama dengan orang lain. Bawah sikit daripada itu, dia rawi yang tak kuat. Bawah lagi daripada itu, dia rawi yang pelupa. Bawah lagi daripada rawi itu, dia perawi yang banyak kesilapan. Bawah sekali sampai pemalsu hadis. Profil ni ditulis. Baik. Bila kita lihat di peringkat tertinggi sekali, Ibn Hajar dan juga Al-Zahabi sendiri, mereka meletakkan disiplin. Kalau rawi itu antara orang yang paling hebat, rawi yang paling top di dalam hadis, mereka akan puji dengan pujian yang berganda. Thiqatus thabut, thiqatus thiqah, ataupun diberikan nama Ra'sul Qarn, ketua bagi tabaqat, Ra'sul tabaqat, syekh di tempat-tempat tertentu, Syekh Al-Madinah dan sebagainya. Ini peringkat paling tinggi. Nama-nama besar mendapat pujian begini bila mereka rujuk penulisan Al-Mizzi dan juga penulisan-penulisan lain, Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Az-Zahabi, untuk perawi hadis yang orang puji mereka dengan pujian yang tinggi. Antara tanda-tanda pujian yang tinggi, nama-nama yang disebut sebagai bintang di zaman mereka. Nama-nama yang dikatakan orang yang paling hebat di negeri tertentu, di zaman tertentu. Jadi ringkasan yang dibuat oleh Az-Zahabi dan juga Ibn Hajar, mereka tuliskan dengan pujian yang berganda. Thiqatus thiqah, thiqatus thabut dan sebagainya. Jadi daripada mana datang pujian ni? Apabila mereka menilai ucapan ulama-ulama terdahulu yang melemparkan pujian yang sangat tinggi kepada rawi. Ini peringkat teratas. Jadi Abdullah bin Mubarak, sebelum kita nak bincang tentang ucapan dia ni kan, Abdullah bin Mubarak adalah salah satu di antara bintang-bintang hadis. Kata Ibn Hajar, thiqatus thabut, faqih, alim, jawad, mujahid. Orang yang thiqah, orang yang dia sabat, kekuatan ingatan dia bagus, faqih, alim, jawad, pemurah, mujahid dan juga mujahid. Jama'at fihi khisalul khair. Semua sifat-sifat kebaikan berkumpul padanya. Ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Az-Zahabi, Syaikhu Khurasan. Dia adalah syekh bagi Khurasan. Jadi sebelum kita nak bincang apa pandangan ulama lain tentang Abdullah bin Mubarak, dua perkataan ni, Ibn Hajar dan Az-Zahabi, ini adalah ringkasan bagi nak menunjukkan betapa tingginya pujian-pujian yang diberikan oleh ulama kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang lahir pada tahun 118 Hijrah, adalah orang yang semua kitab sitah, kutub sitah ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, meriwayatkan daripada dia. Kesemua kitab sitah ada hadis daripada Abdullah bin Mubarak. Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, dia mengatakan al-a'immatu arba'ah. Kalau dikatakan imam, Abdul Rahman bin Mahdi, kita dah sebut tentang kehebatan dia dalam meriwayatkan hadis, katanya yang dinamakan imam itu 4 orang. Satu Sufyan, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Malik, yang ketiga Hammad bin Zaid. Kita dah sebut riwayat Hammad bin Zaid yang telah lalu, dan yang keempat adalah Abdullah bin Mubarak. Nampak tak? Abdul Rahman bin Mahdi meletakkan Ibnu Mubarak ni satu kedudukan dengan Sufyan, Hammad bin Zaid dan juga Malik. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inni lashtahi min umri kullahu an akuna sanah wahidah mithla Ibni Mubarak. Kata Ats-Tsauri, alim besar, Ats-Tsauri kata, aku berhajat, aku berharap supaya aku boleh habiskan 1 tahun hidupku sebagaimana hidup Abdullah bin Mubarak. Fama aqdiru an akuna wala thalathata ayyam.
Tapi aku tak mampu nak hidup macam dia walaupun 3 hari sahaja. Orang bertanya kepada Abdul Rahman bin Mahdi, di antara Sufyan Ats-Tsauri dan juga Abdullah bin Mubarak, siapa lagi hebat? Kata Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak. Orang kata kepada Ibn Mahdi, tapi orang ramai tak sama pandangan dengan hang. Ramai orang kata Ats-Tsauri lebih hebat. Kata Abdullah bin Mubarak, sebab mereka tak tahu. Al-Thawri sendiri sangat teringin supaya satu hari dalam hidup dia boleh hidup sebagaimana Abdullah bin Mubarak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lam yakun fi zaman Ibn Mubarak atlab lil ilmi minhu. Ni kata Imam Ahmad. Pada zaman Ibnu Mubarak, tidak ada orang yang lebih banyak menuntut ilmu daripada dia. Dia berjalan ke Yaman, ke Mesir, ke Syam, ke Basrah, ke Kufah untuk menuntut ilmu. Katanya, maka na ahad aqalla saqatan minhu. Ini kata Ahmad. Tidak ada satu orang yang lebih sedikit kurang kesalahannya berbanding dengan Abdullah bin Mubarak. Tak ada orang yang kesalahan dia kurang daripada Abdullah bin Mubarak. Saqat ni maksudnya kesilapan yang dia buat dalam hadis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Sufyan bin Uyainah kata, nadartu fi amri sahabah. Aku melihat tentang para sahabat. Fama ra'aitu lahum fadlan 'ala ibn Mubarak illa bi suhbatihimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghazyihim ma'ahu. Sufyan kata, aku melihat para sahabat dan aku tidak melihat adanya kelebihan di sisi mereka berbanding dengan Abdullah bin Mubarak, melainkan dua perkara. Satunya, mereka bersuhbah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, mereka berjihad dan juga berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sufyan bin Uyainah. Jadi saya nak sebutkan Abdullah bin Mubarak yang riwayatnya banyak dibawakan oleh Al-Bukhari dalam kitab Khalq Af'alil Ibad. Yang ada sebahagian orang kata sikit-sikit Abdullah bin Mubarak, sikit-sikit Abdullah bin Mubarak. Dia ni tak boleh pakai lah, dia ni tertolak lah, dia ni lah mujassimah kerap ambil daripada dia lah. Ungkapan-ungkapan begini yang dilemparkan kepada Abdullah bin Mubarak, kena jaga-jaga. Orang Penang kata Abdullah bin Mubarak ni bukan kecil anak punya orang. Ini satu bintang. Ini satu bintang, dan kalau tengok dalam kitab Jarah wa Ta'dil, generasi awal, kesemua mereka memuji dia. Baik, apa kata Abdullah bin Mubarak dalam riwayat yang disebutkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Fala aqulu biqaulil Jahm inna lahu qawlan yudari'u qawla syirki ahyanan. Aku tidak berpegang dengan perkataan Jaham bin Safwan ni, pendiri awal yang mana Mu'tazilah ambil daripada dia. Kerana kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya ada beberapa ucapannya yang mirip dengan ucapan Jahmiyah. Yang mirip dengan ucapan orang-orang yang mensyirikkan Allah, ahli syirk. Wala aqulu takhalla min bariyatihi. Aku tidak mengatakan bahawa Allah meninggalkan hamba-hambanya. Rabbul ibad wa wallal amra syaitana. Tuhan kepada sekalian manusia, lalu dia meninggalkan urusan ini untuk diatur oleh syaitan. Ma qala fir'aunu hadha fi tajabburihi. Ucapan ini tidaklah diucapkan oleh Fir'aun yang berada di dalam kesombongannya. Fir'aun pun tak cakap ucapan yang begini. Yang bagaimana? Yang mengatakan bahawa Allah meninggalkan hamba-hambanya. Allah tinggalkan, tak uruskan urusan mereka. Tak berkuasa di atas mereka. Fir'aunu Musa wala Fir'aunu Haman. Fir'aun Musa pun tak kata macam tu. Fir'aun Haman pun tak kata macam tu. Okey. Ini kita nak bincang sikit. Di sini, pada ungkapan ini, Abdullah bin Mubarak mengkritik Jahmiyah, beliau mengatakan Jahmiyah tentang satu isu yang besar, iaitu isu pandangan Jahmiyah ataupun pandangan Mu'tazilah yang menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas segala makhluk, di atas sekalian makhluk. Baik. Antara salah satu isu yang ada dalam Mu'tazilah secara umumnya, mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nafikan sifat. Apa sifat yang sifat-sifat Allah? Qudrah, iradah, antaranya. Sebelum kita pergi kepada sifat-sifat lain. Mu'tazilah menafikan sifat qudrah dan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Allah bukan tidak berkuasa. Ini saya nak panjangkan kemudian. Allah tidak berkuasa dan tidak berkehendak apa-apa. Baik. Tapi beza di antara Mu'tazilah dan juga ahli falsafah. Ahli falsafah secara terang-terangan menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahli falsafah depa bantah sifat Allah tanpa ada apa-apa perasaan. Dia bantah macam tu sahaja. Tapi Mu'tazilah membantah secara halus. Mu'tazilah mereka mengisbatkan nama Allah Subhanahu wa taala tetapi menafikan sifat. Kata Ibnul Murtada Al-Mu'tazili, ajma'atil Mu'tazilah ala anna lil 'alam muhdithan. Ajma'atil Mu'tazilatu ala anna lil 'alam muhdithan qadiman qadiran bila ma'na. Qadiran la ma'na. Sesungguhnya Mu'tazilah telah bersepakat bahawa alam ini adanya pencipta. Adanya zat yang menjadikan alam ni. Muhdis, yang menjadikan alam daripada tiada. Qadiman, yang menjadikan alam itu bersifat qadim. Bukan bersifatlah, dia qadim. Qadiran, berkuasa. La lima'anin, tidak dengan makna-makna. Apa erti ucapan ini? Ucapan Mu'tazilah ini menunjukkan pada mereka Allah Subhanahu wa taala qadir. Qadir la biqudrah. Berkuasa tapi tidak dengan kuasa. Alimun la ilm la biilmin. Mengetahui alim tapi tidak dengan ilmu. Ringkasnya, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebut dalam Maqalatil Islamiyyin, masalah Mu'tazilah ini mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Depa isbat nama. Kenapa dia buat macam tu? Sebab kata Abu Hasan Al-Asy'ari sebagaimana disebut dalam Maqalatil Islamiyyin dan juga diulang oleh Ibn Taymiyah sebutan itu dalam Bayan Talbis Jahmiyah. Sebab Mu'tazilah dia tak boleh nak terang-terangan membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Dia tak boleh nak bantah Allah alimun, qadirun, murid dan sebagainya. Dia tak boleh nak bantah. Kalau dia bantah orang akan bunuh dia, orang kata dia kafir. Jadi bila dia tak boleh bantah, walaupun hakikatnya mereka berpegang dengan mazhab yang sama dengan ahli falsafah, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat. Tak ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka buat? Mereka isbatkan nama. Qadir, tapi la bi qudrah, bukanlah dengan qudrat. Alimun, Allah taala Maha mengetahui tapi tidak dengan ilmu. Jadi ringkasannya Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan bahawa ini pendirian Mu'tazilah. Isbatkan nama, tapi hakikat sifat itu mereka nafikan. Mereka kata tak boleh ada ilmu, ada yang dinamakan ilmu, ada pula yang dinamakan kudrat, ada juga yang dinamakan iradah dan sebagainya. Banyaknya sifat-sifat ni semua menunjukkan Tuhan itu bersifat dengan berbagai-bagai. Dia bukan satu, dia berbagai-bagai. Jadi Mu'tazilah menafikan sifat. Antara sifat yang mereka nafikan adalah kudrah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang kita bacakan ini, Abdullah bin Mubarak rahimahullah sedang mengkritik Mu'tazilah kerana pada Mu'tazilah urusan hidup kita, satu kelompok daripada Mu'tazilah, Qadariyah dinamakan, urusan hidup kita bukan diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tentukan. Jadi sebab tu dia kata wala aqulu takhalla min bariyatihi. Aku tak kata yang Tuhan ini meninggalkan hamba-hambanya. Tuhan kepada sekalian alam. Tuhan ini tidak meninggalkan hamba-hambanya. Perkataan ini kufur. Pada Abdullah bin Mubarak, siapa yang ucap perkataan ini, dia kufur. Sebab dia menganggap bahawa Allah tidak berkuasa. Baik. Di sini, kalau kita nak bincang tentang mazhab-mazhab berkaitan dengan isu kudrah, kan? Berkaitan isu kudrah, perbincangan ini dia melibatkan banyak perkara. Satu, melibatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari sebut, kita mengisbatkan bahawa Allah bersifat dengan alimun. Allah Maha mengetahui. Allah ada ilmu. Semua juz'iyat, benda yang dah berlaku, benda yang akan datang, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun pokok yang jatuh pun melainkan Allah Ta'ala tahu. Allah ada ilmu. Ahli falsafah, apa mereka kata? Mereka kata juz'iyat, satu-satu perkara ni Allah Ta'ala tak tahu. Semua ini berlaku secara semula jadi. Allah tak tahu. Tidak ada yang mengaturkan dia. Dia jadi semula jadi. Apa akan jadi?
satu perbuatan yang kita buat, rentetan daripada perbuatan tu, dia membawa kesan apa semua, dia berlaku secara natural, bukan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan juga dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ahli falsafah, asalnya ahli falsafah. Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan salah satu sebab mereka kafir, sebab itu, menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap juzuk. Itu pandangan ahli falsafah. Jadi apa yang mereka buat? Bantah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka bantah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada kuasa, mereka membantah kuasa itu. Mu'tazilah, dia duduk tengah-tengah sikit daripada ahli falsafah. Dia kata ada kudrah, tapi bila makna, tanpa makna. Isbat sahaja sifat kudrah itu dengan tidak ada makna. Jadi ini salah satu pegangan yang sesat yang dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan beliau membawakan perkataan Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, Fir'aun pun tak pegang perkataan begini. Fir'aun pun tak pegang perkataan begini. Fir'aun pun tahu Allah mengaturkan dan menguruskan. Kata Abdullah bin Mubarak. Okay. Saya nak panjangkan sikit perbahasan ni. Qudratullah ataupun iradatullah, kehendak Allah. Iradatullah. Sekejap. Okay, saya nak panjangkan perbahasan tentang al-iradah ataupun qudrat. Baik. Rentetan daripada kesesatan ini, Qadariyah ni satu cabang lah, Qadariyah, okay? Satu cabang daripada Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka berpandangan bahawa apa sahaja yang kita lakukan dalam hidup kita bukanlah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pilih sendiri. Allah Taala tak tentukan apa-apa. Kita yang buat apa kita nak buat. Ini kata satu kumpulan yang namanya Qadariyah. Kalau saya boleh lukis macam ni kan. Af'al al-ibad, perbuatan kita. Perbuatan kita. Besar sangat pula, kita bagi kecil sikit. Perbuatan. Kata Qadariyah, perbuatan ini berlaku kerana kehendak makhluk itu sendiri, pilihan makhluk itu sendiri, ciptaan makhluk itu sendiri. Free will. Makhluk yang menentukan apa dia nak buat sendiri. Allah Ta'ala tak tentukan. Ini Qadariyah. Baik, free will. Adapun iradatullah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ketentuan Allah tidak berlaku. Pada Qadariyah, ketentuan Allah tidak berlaku. Orang pilih sendiri apa dia nak buat. Ini satu pandangan mereka. Baik. Saya nak besarkan sikit page ni tapi okey sekejap. Selain daripada Qadariyah, ada satu madhab lagi yang dia bercanggah 180 darjah daripada Qadariyah. Dia bercanggah daripada Qadariyah. Madhab yang kedua adalah madhab Jabariyah. Baik. Madhab Jabariyah ni pula, bagaimana pendirian dia? Dia berbeza dengan Qadariyah. Jabariyah kata perbuatan ini semua adalah ketentuan Allah. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan, Allah tentukan, hamba tidak ada pilihan untuk nak buat apa-apa pun. Kita hanya pelakon yang menjalankan apa sahaja penciptaan ataupun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan kita sendiri, free will ni, pada pendirian kumpulan Jabariyah tak wujud. Tak ada pilihan. Ikut sahaja apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua ekstrim. Satu ekstrim Qadariyah, satu ekstrim Jabariyah. Satu mengatakan semua ini adalah kita pilih sendiri apa kita nak. Jabariyah pula kata semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk tak ada pilihan. Di mana pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah? Okay.
Sebelum nak cerita pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah, apa isu kedua-dua mazhab ni? Isu kedua-dua mazhab ini, dia punya clash point ataupun dia punya sebab yang menjadikan tasadum ataupun pertembungan ni berlaku adalah mereka beranggapan bahawa tak boleh ada ta'addud, tidak boleh ada kepelbagaian pihak yang berkehendak perkara yang sama. Mereka kata tak boleh. Mesti ada, kalau satu pihak nak berkehendak kepada sesuatu, Allah Ta'ala nak sesuatu, mesti Allah sahaja, makhluk tak boleh. Saya nak okay, saya besarkan sikit page ni. Dia tak mau turun ke bawah. Sekejap saya cuba nak ni bagi masuk dalam skrin ni. Okey, saya nak pindahkan ke atas pun susah ke tak apa. Tak nampak pula tulisan ni kan. Macam mana nak tulis ni? Okey, baru dia masuk. Okey, bagi saya masa sikit supaya kita boleh tengok ni. Okey, lebih kurang. Nampak dah kot, insya-Allah. Baik. Kenapa pertembungan ini berlaku? Pertembungan ini berlaku kerana kedua-dua mazhab berpandangan bahawa kalau kita berkehendak sesuatu, Allah Ta'ala pun berkehendak sesuatu, tak boleh. Tak boleh Allah berkehendak dan kita juga berkehendak, kehendak tu jadi sama. Dia tak boleh. Mesti ada kehendak, mesti ada satu pihak yang dia sendiri buat kehendak tu, orang lain tak boleh sama dengan dia. Ataupun perkara lain ataupun ain yang lain ataupun kewujudan lain tak boleh sama dengan dia. Atas sebab tu mereka berbeza pandangan. Baik. Pada pendirian ulama salaf, ini ramai orang tanya soalan, bagaimana nak beriman dengan qada dan qadar? Kita kata Allah Ta'ala berkuasa mengaturkan segala sesuatu. Tapi kalau Allah berkuasa, bagaimana pula dengan kita diberi pilihan untuk buat apa yang kita nak? Ada persoalan ni ramai orang timbulkan, qada dan qadar. Ni saya nak cerita secara ringkas. Baik. Pada pandangan Ahli Sunnah, Ahli Sunnah berpandangan yang perbuatan kita ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan pilihan kita sendiri boleh bergerak selari. Tidak ada masalah. Pada Ahli Sunnah wal Jamaah, A'immatus Salaf mengatakan Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu. Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Allah Ta'ala memberikan kepada kita pilihan. Kita buat pilihan. Dan Allah takdirkan pilihan yang kita buat itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada clash pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pada kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, A'immatus Salaf berpegang, ketentuan Allah berlaku. Saya bagi colour merah sikit, bagi faham. Ketentuan Allah berlaku. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Tak ada satu pun yang keluar daripada ketentuan Allah. Dalam masa yang sama, makhluk membuat pilihan. Dia buat pilihan. Dan Allah Ta'ala takdirkan pilihan yang dia buat itu selari dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada clash. Jadi, ini adalah kaedah yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, para a'immah, para muhaddisin, untuk menyatu padukan semua dalil-dalil yang menceritakan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan amalan-amalan ataupun pilihan yang dibuat oleh makhluk. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib satu kaum melainkan mereka sendiri ubah nasib mereka. Betul. Mereka sendiri kena ubah, mereka sendiri kena bekerja dan kena berusaha. Dalam masa yang sama, wa huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun.
ataupun mungkin saya tersilap sebutan ayat itu, Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan juga apa yang kamu lakukan. Menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan. Kamu buat tu, Allah Ta'ala tentukan. Perbuatan kamu itu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihan yang kamu buat itu juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada clash. Sebab itu ada hadis di mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna fika khullatain yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada diri kamu ni ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang. Sahabat tu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaqtu bihima au jabalani Allah alaihima. Apakah sifat ni aku sendiri yang cari sehingga aku dapat ataupun Allah takdirkan aku lahir ada sifat ni dalam diri aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan dia lahir dengan sifat itu ada dalam diri dia. Allah tentukan sifat itu ada dalam diri dia. Sahabat ni kata, alhamdulillah alladhi jabalani ala khullatain yuhibbuhum Allah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam jiwa aku ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah pendirian ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada clash. Wa amma ahlus sa'adah fayusira lahu li'amali ahli sa'adah. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, adapun orang-orang yang Allah takdirkan dia ahli sa'adah, dia ini orang yang berbahagia, Allah akan permudahkan hidup dia supaya dia beramal dengan amalan ahli bahagia, last kali dia masuk syurga. Sedangkan ahli syaqawah, orang-orang yang ditulis sebagai orang yang celaka, Allah akan mudahkan dia untuk buat amalan ahli celaka. Orang-orang yang dimurkai sehingga akhirnya dia masuk dalam neraka. Dia buat sendiri. Dia pilih sendiri. Tapi apa yang dia buat itu telah termaktub di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tahu apa dia akan buat. Allah tahu bila dia akan buat. Allah takdirkan yang demikian itu dan Allah tulis berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ahli sunnah wal jamaah di kalangan para a'immatis salaf. Soalan ni ramai orang tanya. Jadi tuan-tuan boleh nampak tiga mazhab ni. Jabariyah kata semua ketentuan Allah kita tak ada pilihan. Qadariyah kata semua pilihan kita Allah tak tentukan. Kalau kita tengok teks Abdullah bin Mubarak ini, beliau sedang membantah Qadariyah yang katakan Allah tak tentukan apa-apa. Ahli sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah. Kita tidak pergi kepada ekstrim tu dan tidak pergi kepada ekstrim ni. Para a'immatus salaf mengatakan bahawa ketentuan Allah itu sebagaimana ditentukan. Makhluk berhak dia membuat pilihan dan ketentuan Allah itu selari dengan pilihan yang dibuat oleh makhluk. Kerana Allah tahu akan makhluknya, Allah dengan ilmu Allah telah menulis. Baik. Orang tanya pula, mazhab Asy'ariyah macam mana dalam bab ini? Okey, mazhab Asy'ariyah, saya boleh cerita sikit tentang mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah berpandangan yang perbuatan makhluk adalah ketentuan Allah. Perbuatan makhluk adalah ketentuan Allah. Baik. Sekarang Asy'ariyah, saya tulis sikit kat sini. Asy'ariyah ada persamaan dengan ahli sunnah, ada persamaan dengan salaf, ada persamaan dengan jabariyah. Ketiga-tiga kelompok ini mengatakan bahawa ketentuan Allah itulah yang menentukan amal-amal makhluk. Itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Poin yang pertama, Qadariyah terkeluar dah. Poin yang kedua, para a'immatul Asy'ariyah, mereka berpegang dengan logik yang sama. Logik yang sama yang dipegang oleh Mu'tazilah, iaitu tak boleh ada dua ketentuan, tak boleh ada dua kehendak, iradah. Tak boleh ada dua pihak yang buat iradah, lalu iradah tu jadi sama. Tak boleh. Kalau ada satu pihak yang menentukan iradah, satu lagi tu dia tak boleh ada iradah. Jadi, Asy'ariyah pada sudut ini, mereka ada satu konsep yang dia namakan kasb. Saya tulis warna lain bagi nampak sikit. Kasb. Kasb. Free will. Free will. Ini Asy'ariyah. Pada Asy'ariyah, di samping ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan kita ini adalah kasb.
Okay, perbuatan kita adalah kasb. Saat saya cerita apa itu kasb. Apakah al-kasb? Kasb adalah kudrat ataupun kuasa ataupun kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kemampuan itu tidak memberi kesan. Min duni ta'thir. Kasb ni kita buat sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Okay, dengan kudrat sendiri. Tapi kemampuan kita itu tidak memberi kesan. Kesan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat sesuatu berdasarkan kasb, berdasarkan apa yang kita perolehi ataupun berdasarkan apa yang kita buat. Tapi perbuatan ini dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketentuan ini kita yang pilih, cuma pilihan kita itu tidak memberi kesan. Ini pada pendirian Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah punya pandangan, ketentuan Allah menentukan perbuatan kita. Dan kasb ataupun apa yang kita perolehi, apa yang kita lakukan, kudrat untuk melakukan sesuatu, ini juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, Asy'ariyah berpandangan bahawa makhluk ada kuasa untuk menentukan, ada kudrat. Cuma kudrat makhluk itu min ghairi ta'thir, tidak menentukan, tidak memberi kesan, kerana yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kaedah ini, dengan membawa kasb di tengah-tengah, para a'immatul Asy'ariyah mereka mengatakan perbuatan kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yang buat kasb. Kita yang buat. Cuma kita buat tu kesan dia, taksirnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada beberapa kesan, dia ada beberapa kesan tambahan. Sebahagian para a'immah mengatakan bahawa ini samalah seperti Jabariyah. Samalah seperti Jabariyah, ia ditentukan segala-galanya, kita tak ada pilihan langsung. Sebahagian lagi kata dia berbeza sikit dengan Asy'ariyah kerana ada pilihan yang kita buat. Cuma pilihan yang kita buat tu tak bagi kesan apa-apa pun. Yang memberi kesan adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, daripada perbahasan ini saya nak tekankan yang para a'immatus salaf yang mengatakan bahawa tidak ada percanggahan di antara pilihan kita dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mazhab yang paling dekat dengan pendirian salaf adalah mazhab Asy'ariyah, iaitu mazhab yang mengatakan bahawa ketentuan Allah ada dan kita juga membuat sesuatu berdasarkan kasb. Kita buat pilihan kita sendiri, tapi pilihan kita itu tidak memberi kesan. Yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling dekat dengan a'immatus salaf berbanding dengan Jabariyah dan Qadariyah. Jadi balik kepada tulisan kita ke atas tu, saya pun tak tahu. Saya boleh baca komen lah kalau ada soalan ataupun isu-isu yang tak jelas ataupun sahabat-sahabat yang nak penjelasan lanjut, saya boleh sambung kemudian. Tapi sebelum tu, okey. Ringkasnya, balik kepada teks Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak nak kata dekat sini, aku tidak berpegang dengan pandangan Jaham bin Safwan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan hamba-hambanya. Dia tak kata Allah meninggalkan hamba-hambanya. Allah menentukan segala-galanya. Semua yang berlaku adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Baik, bismillah. Waqala Ibnu Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak lagi. La naqulu kama qalatil Jahmiyah innahu fil ardi hahuna bal 'ala al-'arsy istawa. Kami tidak mengatakan sebagaimana Jahmiyah berkata bahawa Allah berada di sini, tetapi kami mengatakan bahawa Allah istawa di atas arash, tinggi meninggi di atas arash. Okey, ini kata Abdullah bin Mubarak. Baik. Di sini, ini isu yang seterusnya, berkaitan dengan di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan nas daripada Abdullah bin Mubarak bagi menunjukkan bahawa dia tak sama, mereka ataupun para a'immatus salaf tak sama dengan Jahmiyah. Pada zaman awal dahulu, pertembungannya adalah pertembungan di antara salaf dan juga Jahmiyah. Pertembungan yang besar.
Di mana Jahmiyah berpandangan bahawa Allah berada di mana-mana. La yakhlu minhu makan. Tidak ada tempat yang Allah berpisah daripadanya. La yakhlu minhu makan. Tidak ada tempat yang terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'immatus salaf di dalam membantah ucapan Jahmiyah ini, mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Sebab itu kalau kita tengok perkataan Abdullah bin Mubarak ini dan juga perkataan-perkataan lain yang mungkin kita akan jumpa nanti, bagi membantah Jahmiyah yang mengatakan innahu fil ard, Allah Ta'ala berada di bumi, di mana-mana, salaf membantah dengan mengatakan bal alal arsy istawa. Tidak, kami tak kata macam tu, tapi kami mengatakan bahawa Allah istawa di atas arasy. Baik. Nanti ada orang akan takwil, tak maksudnya Allah berkuasa di atas arasy kot. Bukan itu maksudnya, sebab ucapan ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mubarak di dalam konteks untuk membantah orang yang berkata bahawa Allah berada di muka bumi ataupun berada di mana-mana sahaja, untuk membantah ucapan tu. Jahmiyah pun mereka bersetuju untuk mengatakan bahawa kuasa Allah lah yang paling berkuasa semua. Allah muhdith yang menjadikan alam dan sebagainya. Mereka pun bersetuju juga. Cuma clashnya di mana? Perbezaannya di mana? Mereka kata Allah Subhanahu wa taala la yakhlu minhu makan. Allah Taala di mana-mana. Untuk membantah ucapan ini, para a'immatus salaf mengatakan bahawa tak, Allah Taala bukan di mana-mana. Bal alal arsy istawa, tetapi Allah istawa di atas arasy, tinggi di atas arasy. Perkataan Abdullah bin Mubarak ini kita akan jumpa banyaklah diucapkan oleh para salaf tentang Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Kemudian berkembang pula pemikiran Ibnu Kullab, mazhab Ibnu Kullab yang dikembangkan kemudian. Ibnu Kullab masih mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Kemudian datang pegangan yang dipegang oleh ramai mutaakhiri Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahawa Allah mawjud bila makan. Allah tidak bertempat. Jadi, untuk membantah Jahmiyah ni ada dua trend. Trend salaf membantah Jahmiyah dengan mengatakan bahawa Allah di atas arasy. Membantah idea Jahmiyah dengan mengisbatkan Allah istawa alal arsh. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Demikian juga kalau kita baca tafsir At-Tabari, ada Jahmiyah salah faham. Mereka ambil ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum innallaha ma'as sabirin dan sebagainya. Allah bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dan sebagainya. Dia kata tengok menunjukkan Allah di mana-mana. Para a'immatus salaf mengatakan bahawa bukan di mana-mana tu maksudnya bi'ilmihi, dengan ilmu Allah, dengan muraqabah Allah, dengan pengetahuan Allah, sedangkan Allah istawa alal arsh, kata a'immatus salaf. Sebab Jahmiyah telah menyalahgunakan ayat Quran, memetiknya di luar konteks. Ini kata para a'immatus salaf. Huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Alladhi Tuhan yang di langit pun dia Tuhan, di bumi pun dia Tuhan. Para a'immatus salaf mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa ma'bud fis sama' wa ma'bud man fil ard. Yang di langit pun sembah Allah Subhanahu wa taala, yang di bumi pun sembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bererti Allah Taala di langit dan juga di bumi, bukan itu. Jadi clash awal, pertembungan awal di antara Ahli Sunnah wal Jamaah, a'immatus salaf dan juga Jahmiyah adalah sama ada Allah di mana-mana ataupun Allah di atas arasy. Jadi itu yang kita tengok ni. Para a'immatus salaf di dalam membantah Jahmiyah, mereka mengatakan Allah di atas arasy. Baik. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah maksudnya jelas menunjukkan Allah di atas arasy. Jelas. Ada beberapa dalil yang disalahfahami oleh Jahmiyah ataupun dipetik di luar konteksnya untuk mengatakan Allah di mana-mana. Baik. Kemudian satu lagi aliran yang dia berkembang terakhirlah, lambat berkembang. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Al-Ulu, dalam kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Al-Zahabi sebut, di zaman mutaakhirin berkembang satu idea baru yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Taala tidak di mana-mana pun. Ini datang kemudian. Baik. Isunya, di mana isunya? Isunya apabila kita kata dalil menunjukkan Allah di atas arasy, Jahmiyah membantah, mereka nak kata Allah bukan di atas arasy dengan alasan yang berbagai-bagai alasan mereka bagi. Mereka kata kalau Allah di atas arasy, artinya ada tempat lain Allah Ta'ala. Tak ada lah.
Dan kalau Allah di atas arah, artinya mengisbatkan ada arah tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alasan-alasan yang digunakan. Kemudian orang yang mengatakan, mazhab yang datang kemudian yang mengatakan Allah tidak bertempat, mereka menggunakan dalil logik juga. Kata kalau di atas arash, artinya antara hujah yang mereka datangkan, kalau Allah betul di atas arash, bagaimana dengan orang bumi berputar? Bagaimana pula orang yang di arah lain? Kalau di atas arash arah ni, arah Malaysia sebagai contoh, US, dia tunjuk atas menghadap ke bawah pula. Mereka bagi alasan tu, mengatakan Allah tak boleh di atas arash. Baik, alasan ni boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab kita semua bersepakat bahawa makhluk Allah yang paling tinggi adalah arash. Arash makhluk yang paling tinggi. Okey? Dan kita bersepakat bahawa di mana-mana sahaja kamu duduk di atas muka bumi ni, arah mana sekalipun, arash tetap paling tinggi. Di mana sahaja kamu tunjuk, di mana sahaja kamu berdiri, bila kamu tunjuk ke atas sahaja, langit kedua lebih tinggi daripada langit pertama. Langit ketiga lebih tinggi daripada langit kedua. Arash lebih tinggi daripada 7 lapisan langit. Di mana-mana sahaja kamu berada, sama sahaja. Kenapa logik yang sama tak diguna? Nampak? Arash itu makhluk. Tentang arash, mereka boleh bersepakat mengatakan, ya betul, arash makhluk yang tinggi. Di mana-mana kamu tunjuk pun, di US ke, di Malaysia ke, arash tetap paling tinggi. Tapi apabila mereka nak mengisbatkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mempersoalkan pula, oh bagaimana pula kalau orang duduk di arah lain? Untuk makhluk dia tak persoalkan. Untuk Tuhan yang laisa kamithlihi syai'un, mereka mempersoalkan. Ini salah satu isunya. Baik. Yang kedua, Abdullah bin Mubarak juga menyebutkan, bezanya apa? Bezanya adalah para a'immatus salaf nak mengatakan Allah di atas arash. Allah tinggi di atas arash. Kenapa mereka mengatakan Allah tinggi di atas arash? Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang terlalu banyak, mustafid. Terlalu banyak menunjukkan Allah tinggi di atas arash. Sebab itu, kalau kita tengok perbahasan yang lanjut, perbahasan yang lepas, kita bincang tentang perkataan Hammad bin Zaid, salah satu alim besar dalam hadis. Kalau saya boleh pergi kepada hadis yang kita dah bincang dulu kan, Hammad bin Zaid disebutkan, dia kata, ma yujadilun illa annahu laysa fis sama ilahun. Mereka ini tidaklah berdebat ataupun bersembang ataupun bergaduh ke apa semua ni, melainkan satu je tujuan mereka, untuk mengatakan bahawa tidak ada laysa fis sama ilahun, tidak ada Tuhan di langit. Tujuan dia nak menafikan adanya Tuhan di langit. Soalan ni ditanyakan kepada Ad-Darimi. Mereka menimbulkan banyak soalan-soalan logik untuk tanya kepada orang. Mereka tanya kepada Ad-Darimi, kalau kamu kata Tuhan betul-betul di atas arash, takkan bererti orang yang di atas puncak bukit lebih dekat daripada Tuhan? Dia taklah lebih dekat daripada Tuhan. Orang tanya kepada Ad-Darimi. Ad-Darimi apabila membantah persoalan ini, Ad-Darimi menjawab dalam Rad ala Bishr al-Marisi. Ad-Darimi kata, siapa yang kata kepada kamu orang di atas bukit itu, di atas puncak bukit, bukan lebih dekat daripada Tuhan? Siapa yang katakan begitu? Semua persoalan-persoalan yang ditimbulkan ini, ia semata-mata bagi nak menunjukkan bahawa Allah bukan di atas arash. Sebahagian mereka katakan, kata sahaja Allah tinggi. Tapi, jangan kata Allah tinggi betul-betul di atas arash. Tinggi kedudukan dan sebagainya. Persoalannya, mana ada mazhab yang berbeza pandangan yang Allah Ta'ala tinggi kedudukan berbanding dengan makhluk? Jahmiyah pun percaya kedudukan Allah lebih tinggi. Makanatullah lebih tinggi daripada makhluk. Jahmiyah pun percaya. Kenapa yang para salaf nak bergaduh dengan Jahmiyah? Kalau itulah pegangan Jahmiyah dan kalau itulah pegangan para salaf, kenapa mereka perlu bergaduh? Kenapa mereka perlu berbeza pandangan yang besar? Mereka berbeza pandangan dengan perbezaan yang besar kerana ada perbezaan yang sangat ketara. Di mana Jahmiyah menafikan Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arash dan para salaf mengisbatkannya. Ad-Darimi membawakan perkataan Abdullah bin Mubarak juga. Yang mana Abdullah bin Mubarak mengatakan bahawa betul-betul nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arash. Abdullah bin Mubarak mengatakan, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ra'sul manarah aqrab ila Allah min asfalihi. Yang paling tinggi, menara yang tinggi tu, atas menara lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan bawah menara. Ini bukan Ad-Darimi kata. Ad-Darimi nakalkan daripada Abdullah bin Mubarak. Darimi nakalkan daripada Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Imamul A'immah. Sufyan Ats-Tsauri katakan, aku harap aku boleh hidup macam dia setahun.
Ahmad katakan tak ada orang yang lagi sikit jatuhnya, kurangnya ilmu berbanding dengan dia. Dia kata, para imam dan tidak ada siapa pun generasi awal yang menyesatkan dia. Kenapa para imam membawakan perkataan-perkataan begini? Untuk menunjukkan bahawa Allah betul-betul tinggi di atas arash. Ada orang timbulkan persoalan, oh kalau begitu nak sembah Allah, pergi naik atas bukit lah dekat dengan Allah. Ini persoalan-persoalan jahil. Persoalan jahil. Untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menceritakan kepada kamu bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu beribadat kepada Allah, kamu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam nas. Rumah agung lah, katakan istana negara. Kalau kamu betul-betul cintakan yang di-Pertuan Agong, kamu betul-betul nak mendekatkan hubungan dengan Agong, nak menunjukkan kecintaan, tak ada orang yang dia pindah daripada Perlis, dia piduk ke Penang. Sebab Penang dekat sikit dengan istana negara berbanding dengan Perlis. Tak ada siapa pun akan pakai logik tu. Dan tak ada siapa pun akan kata orang yang duduk di Jalan Duta tu hubungan dia lebih dekat dengan Agong sebab Jalan Duta lebih dekat dengan Istana Negara berbanding dengan Kelantan ke Terengganu. Orang tak kata logik tu. Dan para a'immatus salaf, mereka berbahaskan ucapan ni, Ad-Darimi sebut dan juga Abdullah bin Mubarak sebut. Kenapa mereka sebut? Sebab nak menunjukkan bahawa betul-betul Allah Ta'ala tinggi di atas arash. Dan untuk membantah orang yang buat peleceh, orang yang buat main-main. Orang yang datang mengatakan bahawa kalau begitu takkan lebih tinggi tu Allah Ta'ala lebih dekat dan lebih terima ibadat dia. Tak, itu tak jadi isu. Perbincangan utama yang menjadi pertembungan di antara Jahmiyah dan juga A'immatus Salaf yang menyebabkan isu-isu ni semua timbul, satu je. Fariqun, satu kumpulan orang yang percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas arash. Sebagaimana pandangan ini dipegang oleh Al-Imamul Bukhari. Sebab Imam Bukhari bawa daripada mereka. Dan para A'immatus Salaf. Dengan nas yang jelas daripada Hammad bin Zaid, daripada Abdullah bin Mubarak dan selain daripada mereka. Yang kita duk baca ni. Dan kita akan baca lagi nas-nas yang lain. Dan fariqun akhar. Dan kumpulan-kumpulan lain. Yang mengatakan, Laisa fis sama'i ilah. Tidak adanya Tuhan. Laisa fis sama'i ilah. Di atas langit ataupun di langit tak ada Tuhan. Itulah perbezaannya sebagaimana disebut oleh Hammad bin Zaid. Bukan saya kata. Al-Bukhari sendiri pun dia membawa daripada orang yang lebih atas dan lebih hebat, yang terdahulu daripada dia, senior dia. Inilah perbezaan sebenar yang membawa kepada pertembungan-pertembungan yang lain. Jadi ini adalah pegangan para a'immatus salaf sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Baik. Isu yang ditimbulkan, ada orang berkata, tak, ada satu orang salaf yang katakan istawa tu sebenarnya istaula, berkuasa, bukan istawa bererti meninggi di atas arash, berkuasa di atas arash. Siapa yang kata? Dia berkata Ibnu Mubarak juga. Dulu dia berkata Ibnu Mubarak. Sebenarnya itu perkataan yang disebut oleh Abdullah bin Yahya Ibn al-Yazidi. Abdullah bin Yahya Ibn al-Yazidi yang nama dia pun Ibnu Mubarak. Dia meninggal dunia pada tahun 200 lebih. Dia tulis kitab Gharibil Quran. Tapi orang itu, Ibn al-Yazidi adalah pengarang Gharibil Quran, pengarang tafsir. Dia hidup di zaman tu. Betul, dia hidup di zaman sebelum 300 Hijrah. Tetapi bukan semua orang yang hidup zaman tu dinamakan A'immatus Salaf. Penting. Dia bukan pasal zaman semata-mata. Pendirian salaf datang daripada orang-orang seperti mereka. Daripada Abdullah bin Mubarak, daripada Ahmad bin Hanbal, daripada Al-Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Hammad bin Zaid, daripada Al-Bukhari sendiri. Ini a'immatus salaf. Bukan sah kata ada orang hidup zaman tu kata tak. Sebenarnya bukan Allah istawa alal arsh dengan erti kata tinggi. Dia sebenarnya dalam erti kata menguasai sahaja. Sebagaimana kata Ibnul Yazidi. Tak, dia bukan sebegitu. Pendirian salaf diambil daripada ungkapan a'immatus salaf. Dia bukan diambil daripada sesiapa sahaja. Jadi tuan-tuan kalau boleh tengok ungkapan-ungkapan ini, clash itu jelas di zaman awal. Tak boleh dinafikan pendirian a'immatus salaf adalah Allah di atas arash. Pendirian Jahmiyah mengatakan Allah berada di mana-mana. Dia tak sama. Ada orang yang mengambil pendirian mutaakhiri Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tapi ini bukan pendirian salaf. Sebab para salaf bila mereka lawan dengan Jahmiyah, mereka lawan dengan hujah tak, bukan di mana-mana, tapi Allah di atas arash. A'immatul Asy'ariyah yang kemudian mereka datang, bukan di mana-mana, tetapi tidak di mana-mana. Dia sebenarnya dua pandangan yang bukanlah sama, dua pendirian yang berbeza.
Baik, seterusnya, waqila lahu. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kaifa ta'rifu rabbana? Bagaimana engkau mengetahui Tuhan kita? Qala, dia berkata, fawqa samawatihi ala arushihi. Dia di atas langit, sekalian langit-langit di atas arasnya. Di atas sekalian langit-langit di atas arasnya. Kata Abdullah bin Mubarak. Tuan-tuan boleh pilih sendiri nak ikut jawapan siapalah. Ini dibawakan oleh Al-Bukhari ya. Al-Bukhari jawabkan. Dikatakan kepada Ibnu Mubarak. Macam mana nak tahu Tuhan kamu? Dia di atas semua langit, di atas arasnya. Ataupun tuan-tuan boleh pilih nak ikut ini ke ataupun nak ikut jawapan yang dibuat oleh Jabatan Mufti Pahang kalau tak silap. Tak tahu di mana Allah Ta'ala. Ini kata A'immatus Salaf. Imamul A'immah. Antara imam yang besar. Kami mengetahui Tuhan kami di atas langit, di atas arash. Ada orang timbulkan persoalan pula. Mereka kata, Nas kata, thumma stawa, dalam hadis dikatakan fi sama, di langit. Di langit artinya, atas pun ada langit lagi, bawah pun ada langit lagi, Allah di tengah-tengah. Tak, ini tafsiran yang tak betul. Ini bab bahasa. Bahasa bukan ikut apa yang kita faham, tapi bahasa mengikut penggunaan ahli bahasa tu. Dia ada sebahagian orang, dia nak buka kamus. Tengok dalam kamus kata begini, kamus kata begini. Rujukan dia bukan kamus. Rujukan dia adalah orang di zaman itu memahami bahasa macam mana. Pada orang di zaman itu, bila dikatakan fis sama, kadang-kadang membawa maksud alas sama, fawqas sama. Bukan duduk di tengah-tengah, atas pun ada langit lagi, bawah pun dia ada langit lagi. Itu penggunaan mereka. Itu penggunaan mereka. Dan begitu juga disebutkan dalam ma'ajim. Fil bahar, safina fil bahar, bukan menunjuk kepada kapal yang dalam laut. Safina tajri fil bahar, artinya di atas laut. Ini perkataan ni semua, rujukannya adalah orang di zaman itu menggunakan macam mana. Macam mana mereka guna bahasa. Orang dikata, mana? Hang tak hidup zaman tu. Para a'immatus salaf, macam mana kita tahu? Mai baca buku Al-Bukhari ni, Khalq Af'alil Ibad. Di sini kita akan lihat bagaimana mereka memahami nas. Para a'immatus salaf memahami nas. Al-Bukhari nakalkan perkataan mereka bukan saja-saja seronok-seronok. Tapi Al-Bukhari menakalkan perkataan mereka sebab itulah pegangan dia. Pegangan sebagaimana mereka pegang, demikian jugalah yang dia pegang. Jadi saya nak berhenti di sini dulu. Ada poin yang penting di bawah ni. Inna lanahki kalam al-Yahud wan Nasara wala nastati' an nahki kalam al-Jahmiyah. Kami boleh menyampaikan perkataan daripada Yahudi dan Nasrani, tapi kami tak boleh nak sampaikan perkataan Jahmiyah. Tak sanggup. Kata Abdullah bin Mubarak, perkataan Jahmiyah kami tak boleh sampaikan. Yahudi dan Nasrani boleh. Ini kelas yang akan datang, insyaAllah kita akan hurai apa maksud Abdullah bin Mubarak di sini. Saya nak baca sikit. Kalau ada soalan ataupun komen-komen yang perlu saya jawab, saya tengok sikit kalau ada sedikit sebelum kita berhenti. Lagi 10 minit nak solat isyak dekat sini. Jadi saya tak ada masa banyak lah. 10 minit je. Okey, nampak macam tak ada soalan kot di sini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti kelas Khalq Af'alil Ibad, siri yang keempat ni. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita sambung siri-siri seterusnya membincangkan perkataan-perkataan para a'immatus salaf yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bagi membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan amalan makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat kalam, sifat tinggi di atas arasy dan sebagainya. Kita akan bincangkan nas-nas berikutnya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.